Ketua-ketua jabatan ke apa ke kena ambil contoh yang apa yang mantan IGP buat. Maknanya semua orang kena bersuara. Bagi saya, rasuah dan salah guna kuasa ni sudah begitu berleluasa di Malaysia. Dah jadi satu budaya. Jadi kita tengok sepanjang 50 tahun terakhir ni, kita dah tengok 3 kerajaan bertukar. Nampaknya perangai lebih kurang sama. Perangai lebih kurang sama, rasuah, salah guna kuasa, dan yang sedihnya adalah penyakit ini sudah menular daripada atas ke bawah. Jadi maknanya sekarang di semua peringkat tu ramai yang terlibat dalam rasuah, termasuk dalam korporat, termasuk dalam bidang agama, termasuk dalam NGO. Jadi ini parah dan harus sesuatu yang drastik, yang radikal harus dibuat untuk menghentikan gejala ini. Seluruh rakyat mesti bangun, bangkit dan menolak rasuah tanpa syarat. Maknanya tanpa pengecualian. Semua orang kena bangkit, bangun, bersuara. Dan ketua-ketua jabatan ke apa ke kena ambil contoh yang apa yang mantan IGP buat. Maknanya semua orang kena bersuara. Apa saja yang tak betul kena suarakan. Pasal kalau kita relakan, penyakit ini akan jadi lebih parah, dan rasuah jika tidak dibendung akan memiskinkan negara, akan melaratkan rakyat. Jadi kita tak nak anak cucu kita masa depan kita melarat. Kita yang ada kebolehan sekarang harus sama-sama bangun bangkit untuk menolak rasuah. Declare secara openly kita benci rasuah. Rasuah ni adalah najis yang paling hina. Jadi kalau kita sama-sama bangkit serentak, dan rasuah ni dia juga akan melibatkan juga masalah-masalah sampingan. Dia punca masalah perkauman, masalah kemiskinan, masalah salah guna kuasa. Jadi kalau kita tolak ini semua, saya rasa Malaysia akan jadi lebih makmur. Kami merupakan sebuah NGO ataupun sebuah gerakan moral, reformasi moral untuk mengubah ataupun menghapuskan budaya ni. Jadi kami bukan firefighter. Kami bukan bila setiap kali ada kejadian rasuah kami kena buat statement, tak. Kami adalah satu organisasi atau satu gerakan massa yang strategik, yang jangka panjang, yang berhasrat untuk menukar minda seluruh rakyat Malaysia untuk menolak ataupun berhenti merelakan budaya ini berterusan. Kita orang Islam, kita ada Quran dan Sunnah untuk memberi panduan cara hidup dan cara untuk mati itu kepada kita. Syaratnya kita kena faham. Kita kena bacalah Quran tu, kita kena bacalah hadis tu, tapi kita kena faham. Yang penting kita kena faham, kita kena amal supaya dia jadi karakter kita dan nilai itu dipegang, dan itu menjadi cara ataupun operating system kita untuk kita hidup. Jadi bukan bulan Ramadan je, sepanjang masa. Makna kita tak boleh berbohong dalam apa soal itu. Kita kena jadi orang bersih, kita kena jadi orang yang integriti. Kita tak boleh ambil benda yang haram. Benda yang haram mesti haram. Jadi ini mesti amalan yang berterusan, bukan Ramadan saja. Jadi maknanya dia tak boleh ini masa ni boleh berbohong. Masa ni kita boleh ambil, tak boleh. Dia kalau yang haram terus haram. Kan yang halal dia terus halal. Jadi ini yang saya rasakan banyak orang Islam tak faham. Tak faham agama mereka. Jadi maknanya seruan saya kepada orang Islam, kembalilah, buka balik minda dan jadilah orang Islam yang sejati. Dalam konteks negara berbilang kaum ni, kita kena ambil value system. Nilai. Pasal setiap agama, saya bukan menyamakan agama. Sebagai orang Islam, saya pertahankan Islam itu adalah agama yang betul. Tapi sebagai menghormati agama-agama lain, dan setiap agama itu mereka ada nilai murni yang diajar oleh agama masing-masing. Jadi sebagai negara yang berbilang kaum, kita kompromi, kita kembali kepada belief system masing-masing. Orang Islam pergi kepada Quran dan Sunnah,
Orang Kristian pergi kepada Bible, orang Hindu ke orang Buddha pergi ke kitab suci masing-masing, dan mereka juga kena faham kitab suci masing-masing. Bukan orang Islam aja. Orang bukan Islam juga, kerana rasuah ni adalah problem semua kaum, semua bangsa. Jadi mereka semua kena kembali kepada belief system, ambil nilai dan jadikan panduan kehidupan mereka. Jadi operating system, jadi barulah, dan ini harus bermula pada diri, pada keluarga dan berterusan.